Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah bagi saya peluang dan kesihatan yang baik untuk berkongsi ilmu pada anda. Sebelum saya nak detailkan lagi berkenaan dengan isu ni, saya nak kongsi satu kisah nak supaya anda lebih jelas. Cerita ni berkenaan dengan Ahmad. Ahmad dia berkahwin. Lepas satu ketika dia dah ada bajet, kewangan dah stabil, dia beli rumah. Nak ditakdirkan, lepas tu Ahmad meninggal. Pada Ahmad meninggal, harga semasa rumah tu dianggarkan lebih kurang 400,000, 200,000, 50% milik atas nama Ahmad, 50% atas nama isteri. Walaupun Ahmad yang membayar. Jadi apabila harta pusaka ni tidak diuruskan, dia melibatkan waris faraid yang layak mak ayah mula-mula. Lepas tu apabila tak diuruskan, dibiar mak ayah mertua pula meninggal. Bahagian 1/6 daripada harta pusaka Ahmad. Bila ayah pula meninggal, bahagian ayah tu dia turun pula kepada anak-anak dia. Jadi maksudnya ipar-ipar. Jadi benda tu menyebabkan lagi rumit dan ada desakan lah daripada ipar-ipar ni supaya diselesaikan segera. Jadi bila dah jadi macam tu, faraid ni dia akan ikut. Kalau rumah tu daripada 400 naik 600, jadi faraid tu dikira 600,000 untuk rumah saja, belum campur yang lain-lain yang belum diuruskan lagi tu. Jadi menyebabkan kes ni semakin rumit. Jadi bayangkanlah, isteri pun risau, itu rumah yang dia tinggal. Mungkin sebab dia kurang pengetahuan dan tak dapat nasihat, dia pun tak mencari, jadi benda tu pending sehingga menyusahkan diri juga. Kita takut akhirnya rumah tu terpaksa dijual. Kalau ada desakan ataupun desakan daripada ipar-ipar ni supaya hak faraid diagihkan. Kalau isteri mampu nak bayar, tak apa. Kalau isteri tak mampu, macam mana? Sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya sangat sarankan anda yang tengok video ni, fikirkanlah untuk memudahkan waris. Sama ada kita boleh buat perancangan melalui hibah ataupun harta sepencarian. Dua-dua ni sama konsep, iaitu nak menyerahkan kepada penerima. Kalau untuk hibah ni, dia boleh nak bagi ke anak-anak. Bahagian Ahmad ni tadi, sebagai contoh Ahmad lah, dia boleh nak serahkan kepada anak-anak. Kalau kata harta pencarian ni hanya kepada pasangan, hibah tadi ni pun boleh kepada pasangan. Tapi apa yang membezakan di antara hibah dan harta pencarian ni? Dokumen harta pencarian ni kita panggil perjanjian aset perolehan bersama, PAPB short form dia. Kalau hibah ni dia meletakkan syarat-syarat. Bila si penerima tu meninggal dulu, hibah tu batal. Kalau PAPB ni short form dia, bila dah serah memang jadi milik isteri. Kalau nak batal, kena ada persetujuan daripada isteri, baru boleh dibatalkan. Lepas tu pula, dalam dokumen PAPB ni, kita letak term tambahan. Kalau hibah ni, kita akan menyerahkan kepada penerima apabila penerima penghibah tu mungkin meninggal. Biasanya meninggal pun kita akan tukar nama. Tapi untuk PAPB ni, kita letak tambahan. Apabila meninggal pasti. Nombor 2, apabila contoh suami ni berpoligami, aset yang diserahkan tu dah jadi milik isteri. Dan andai kata bercerai hidup, apabila bercerai hidup, dia akan jadi milik isteri, penerima tu juga. Maksudnya isteri lah, pasangan. Jadi ada kelebihan jugalah kalau kita buat dengan PAPB. Kalau nak buat dengan hibah pun boleh. Sebab hibah ni bagi harta berhutang, dia meletakkan syarat MRTA ataupun MRTT ni wajib ada dan wajib cover sepanjang tempoh pinjaman. Kalau tak cukup ataupun buat loan 30 tahun, cover 10 tahun tak terima ataupun tak ada langsung. Kelebihan PAPB ni pula, kalau kata tak ada MRTA ataupun MRTT tu, tak ada masalah, dia boleh buat. Biasanya orang, kalau saya bercerita dengan berkenaan harta pencarian ni, ramai orang dia tak tahu. Dia hanya tahu hibah aja. Termasuklah bila saya cerita ke orang bisnes pun, bila syarat tu tak lengkap, dia nak buat hibah berkenaan PAPB ni, dia pun macam, ataupun harta pencarian ni, kata saya tak pernah dengar lah. Saya biasa dengar
hibah aja. Dan biasanya orang tahu berkenaan harta pencarian ni apabila dah berlaku masalah. Contoh meninggal, bila bercerai, baru orang tahu benda ni, kewujudan harta pencarian ni. Kalau kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan harta pencarian ni, kalau kita rujuk Seksyen 2 enactment Undang-Undang Keluarga Islam 1984 Wilayah Persekutuan mentakrifkan harta pencarian ni adalah aset yang diperolehi secara bersama di antara suami isteri semasa perkahwinan itu berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan syarak. Bahasa mudahnya, harta yang diperolehi semasa berkahwin. Itu jelas lah, masa berkahwin. Lepas tu nak buat tuntutan. Dia kalau nak mudah, buat dokumen tu siap-siap. Bila dah jadi masalah seperti cerai mati ataupun cerai hidup, baru nak buat, biasanya banyak masalah lah. Sebab kalau cerai mati, dia boleh tuntut, tak ada masalah. Tapi proses tu panjang. Sebab bila kita menuntut di mahkamah syariah, kita sebagai plaintiff, nak defendant tu macam K. Ahmad tadi, adik mak mertua dengan adik ipar-ipar. Kalaulah mereka ni bersetuju dengan tuntutan tu, tak ada masalah. Bila tak bersetuju, kena lantik lawyer. Dua-dua pihak kena lantik lawyer untuk nak berhujah di depan hakim. Ialah satu pihak nak menuntut, satu pihak nak menafikan bahagian. Kita cakap bahasa kasar macam nak menafikan lah. Jadi bila jadi macam ni tuan-tuan dan puan, rumit. 2 tahun, 3 tahun pun takut-takut tak selesai. Kita tak nak macam tu. Apabila kita buat dokumen sama ada hibah ataupun PAPB ni, harta ni terus diuruskan. Dah tak perlu masuk dalam perbincangan dah pun. Pihak kami akan uruskan sehingga selesai. Dia tak melibatkan nak tanya lagi, nak bincang lagi, tak ada dah. Jadi saya sangat sarankan buat perancangan awal-awal. Saya nak cerita sikit lah berkenaan dengan harta pencarian ni. Kalau ikutkan harta pencarian ni, dia memang tak ada dalil dalam Quran dan Sunnah. Dia adalah adat yang diamalkan oleh orang-orang Melayu. Adat Temenggung dan adat Pepatih dekat Negeri Sembilan dan sebahagian kecil Melaka. Lepas tu pula harta pencarian ni dia diiktiraf, diangkat, dia digunakan kaedah uruf. Apabila uruf ni dia memberi kebaikan, jadi ia diiktiraf undang-undang dan mensyaratkan supaya benda ni dipatuhi lah. Dia diangkat oleh undang-undang. Jadi sebab tu ada undang-undang berkenaan dengan harta pencarian ni. Kalau kita rujuk enactment Keluarga Islam 2003 Selangor, dia ada section 1221 bidang kuasa mahkamah syariah untuk membenarkan lafaz talak dan menentukan bahagian harta ini diserahkan kepada mereka ni tadi. Jika kita rujuk section 122 dalam kurungan 2, mahkamah ni akan menentukan pembahagian harta pencarian ni mengikut kadar dia. 1, kadar sumbangan oleh mereka berdua ni untuk mendapatkan aset. Nombor 2 adalah kadar hutang yang mereka buat untuk memperolehi aset tersebut. Dan yang ketiga adalah keperluan anak-anak yang belum dewasa. Kalau kita rujuk pula 122 dalam kurungan 3, mahkamah boleh memerintahkan aset tersebut dijual untuk diagihkan. Jika kita rujuk pula section 1224, mahkamah boleh menentukan kadar yang diterima oleh masing-masing ni nanti. Jadi saranan saya yang tengok live ni, sebelum jadi masalah, uruslah awal-awal. Jangan dah jadi masalah baru kita terkial-kial nak mencari jawapan. Sebab apabila nak diuruskan, apabila masalah tu dah berlaku, dia melibatkan kos yang lebih tinggi dan masa yang panjang. Kos untuk buat dokumen ni tak mahal mana pun sebenarnya. Lebih kurang dalam 2,250. Lebih kurang macam tu. Plus minus lah. Tak banyak pun. Bila kata, maksudnya benda nak buat pun mudah je. Sediakan maklumat harta, sediakan IC, sediakan sijil nikah. Pihak kami boleh uruskan. Dalam masa seminggu dokumen siap, sign, selesai. Tapi bila jadi masalah,
dia jadi rumit lah tuan-tuan perempuan. Boleh tengok lah banyak kes dah berlaku. Bila jadi masalah melibatkan ramai orang ni, faham-faham je lah. Sebab masyarakat kita dia yelah, kita nak kata salahkan dia pun tak juga. Memang dia layak ikut kadar faraid. Tapi kita nak minta pertimbangan atau jasa baik tu pun kadang-kadang sangat susah. Macam saya ada uruskan harta pusaka. Memang dia layak. Tak boleh nak nafikan. Nak minta jasa baik. Dia kata kami nak juga duit bahagian pusaka ni sebab kami bukannya mencuri. Nak cakap apa tuan-tuan perempuan? Kalau lah dia orang bertimbang rasa mengenakan jasa, tak apa. Ini pula bila hubungan tu pula tak rapat. Dia ada gap. Minta maaf lah saya cakap. Memang nak tak nak kena bayar. Silap-silap macam kes Ahmad tadi tu. Kena jual rumah tu, ambil bahagian masing-masing. Kalau dah masing-masing pun tak nak mengalah, kena terimalah keadaan tu. Sebab tu saya kata ada peluang dan kesihatan. Orang kata ada peluang, uruslah siap-siap. Okey, sampai di sini saja saya punya perkongsian berkenaan dengan kita punya tajuk ni. Jadi apa-apa persoalan boleh hubungi saya, ataupun nak buat dokumentasi terus nak buat ke apa, boleh terus call saya untuk tanya. Okey, saya nak kongsi sikit. Kepakaran saya adalah untuk membantu anda untuk menguruskan harta ni menggunakan aset, menggunakan dokumentasi seperti hibah, harta semcerian, wasiat dan amanah ni bagi memudahkan urusan waris. Kita buat semua benda ni bagi nak memudahkan waris. Dan saya juga menguruskan harta pusaka yang belum selesai. Jadi saya tahulah sekuen dia macam mana. Jadi saya dah nampak macam-macam masalah dah tuan-tuan dan puan. Okey. Sampai di sini saja, insya-Allah kita jumpa lagi pada hari yang berikutnya. Jadi apa-apa boleh hubungi saya secara terus untuk tanya. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.